berkaitan dengan sikit je. Saya nak minta penjelasan Datuk. Adakah apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri penghapusan Kementerian Pembangunan Usahawan ini dalam tujuan matlamat untuk memperkecilkan kabinet? Sebab kalau saya nak katakan begini, kalau untuk memperkecilkan kabinet itu saya boleh bersetuju, tetapi bukan menghapuskan Kementerian Pembangunan Usahawan. Memperkecilkan kabinet umpamanya boleh disatukan kembali Kementerian Pengajian Tinggi dengan Kementerian Pelajaran umpamanya. Saya katakan, dan masih banyak lagi kementerian-kementerian yang lain yang boleh disatukan, tetapi bukannya dengan penghapusan Kementerian Pembangunan Usahawan. Jadi saya lihat bahawa macam ada tidak sesuatu yang tidak betul dari sudut strateginya, sehingga kita mengorbankan kepada kepentingan masyarakat yang perlu kepada fokus yang tepat untuk melihat lebih jauh ke hadapan ini. Perkara sama. Terima kasih. Ketua Timbalan Menteri. Saya sebenarnya semalam ada membangkitkan perkara yang hampir samalah maksud dia. Apabila dua kementerian ini dibubarkan dan diserap peranan ini pada kementerian-kementerian lain, sekarang kita nak minta persetujuan untuk mengalihkan belanjawan yang lama buat reallocation. Saya pernah tanya semalam pandangan Rembau, kalau tak silap saya malam, dan Jasin juga cerita benda yang sama. Cuma saya nak tambah sedikit saja. Selalunya apabila kita bubar satu-satu kementerian, sudah tentu publik ataupun orang ramai nak tahu setakat pembubaran itu apakah yang telah diguna atau dibuat atau allocation yang telah kita luluskan dalam bajet yang terdahulu. Selepas pada ini tak ada lagi tak ada lagi peluang ataupun ruang untuk kita clarify perkara ini. Sebagai contoh, semalam kata daripada 1 bulan 1 2009 dua-dua kementerian yang dibubarkan ni sehingga disekat perbelanjaannya 10 April yang lalu. Berapakah allocation dalam bajet dulu telah pun dibelanjakan, sedangkan dalam praktis yang biasa suatu organisasi nak dibubarkan, kita pun juga kena clarify, orang kata realization of account dengan izin. Sekurang-kurangnya kita dapat ukur berkesanan selama 4 bulan perjalanan menyalurkan belanjawan yang telah kita putuskan itu, dan barulah jumlah yang disekat baki itu kita boleh agihkan atau reallocate kepada kementerian-kementerian lain. Sekurang-kurang kita tengok keberkesanan yang dulu berbanding dengan baki allocation yang dibuat semula itu, keberkesanan peringkat kedua selepas diserapkan ke kementerian lain. Terima kasih. Muhammad, banyak soalan-soalan yang saya kena jawab, kalau tidak saya akan lupa ya, banyak sangat ni, supaya to do justice lah dengan izin kepada penanya-penanya. Yang berhormat Indra Kota ada bertanya soalan yang merupakan soalan yang ditujukan kepada Rembau semalam, dan Rembau telah menjawab. Indra Kota meminta perbelanjaan MECD umpamanya sebelum dibubarkan, dan yang kita agih-agihkan ini adalah perbelanjaan yang tidak dibelanjakan lagi. Ini satu jumlah yang mudah lah, saya pun ada dalam file ni, tapi banyak sangat paper ni, dengan kalau tidak saya akan bagi, tapi saya kena check dulu lah. Memang ada, itu tidak ada masalah. Cuma Rembau ada menyatakan bahawa tidak timbul soal prasangka lah sama ada yang dibelanja itu betul atau tidak. Tapi kalau dari segi auditnya, dari segi mahu tahu keberkesanan, saya kira dari segi minat untuk membuat kajian memang itu boleh, itu tidak ada masalah ya. Tentang MECD, Rembau mempersoalkan keserahsiaan. Saya memang mengakui, saya tidak nak mempertahankan di sini bahawa setelah diubah suai kementerian-kementerian ini, maka kita sudah ada dengan izin perfect fit ya? Mana keserahsiaan yang 100%, tidak. Sebelum ini pun sudah ada duplication dengan izin ya, duplication. Kalau kita bercakap pasal SME ya, usahawan kecil, macam-macam industri, macam-macam kementerian, MITI ada, pembangunan usahawan ada, kementerian luar bandar ada, dan keuangan pun ada kadang-kala dengan insentif-insentif yang kita beri. Jadi memang itu tidak dapat saya nafikan, dan saya tidak nak mempertahankan yang MARA ini memang paling baik di Kementerian Luar Bandar, yang itu kerana ini adalah
sesuatu yang telah difikir masak oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Perdana Menteri sebagai kepala kerajaan kita ini sebagai berhak untuk memikirkan apakah yang paling sesuai. Jadi saya tidak nak cakap, cuma bagi saya tidaklah timbul masalah sangat. Tentang nak mengurangkan kementerian pun itu ada juga unsur-unsurnya. Jadi kadang-kadang dikatakan terlalu banyak kementerian, di mana boleh kita cantumkan bersama, maka ini adalah lebih baik. Tentang MARA Yang Berhormat Ibu Timur pada sebut, saya ingin menyatakan memanglah ada sedikit masalah dari segi keuangan yang dihadapi oleh MARA. Baru-baru ni masalah tak cukup wang lah. Maka kerajaan melalui Kementerian Keuangan telah pun meluluskan 550 juta untuk MARA untuk menampung keperluan-keperluan yang mungkin tak cukup sepenuhnya, tapi 550 yang diambil daripada peruntukan sedia ada. Jangan kata ini bekalan tambahan ke, mengapa tidak dibawa ke Dewan Yang Mulia ini. Saya tanya juga tu Yang Berhormat, saya kata ini dari mana duit ni? Saya dah tahu Yang Berhormat Tasir Gugur kalau tidak buat cara okey dia akan tanya. Memang ini adalah lebihan yang mana tidak dibelanjakan untuk tujuan-tujuan lain, maka diagihkan. Begitu juga yang disuarakan oleh Rembau, iaitu tekun yang juga kehabisan wang. Ini kita tahulah. Dan saya sukacita menyatakan di sini bahawa kerajaan telah bersetuju untuk menambahkan 100 juta ringgit untuk tekun dalam masa yang terdekat ini. Ini untuk mengatasi masalah. Rembau ada sebut lebih daripada 1 juta yang diperlukan, tapi kita buatlah dulu 100 juta sekurang-kurangnya dengan peruntukan baru ini, dengan kutipan bulanan yang ada itu, maka sedikit sebanyak dapat mengatasi masalah tersebut. Jadi boleh minta penjelasan sikit? Sila. Ini kenapa kita seolah-olah kerajaan tidak ada duit kan ni? Cakap sana sini cukup duit, tapi minta untuk masalah rakyat tak ada. MARA tak ada duit, tekun tak ada duit. Apa sebetulnya yang berlaku? Duit ni Yang Berhormat sebanyak mana ada pun tak cukup. Sebanyak mana ada pun tak cukup. Jadi kalau nak kata kita tak ada duit tu tak betul lah. Kita ada duit. Kita tidak lagi default dengan izin atas mana-mana pembayaran. Jadi peruntukan tambahan yang diminta kita nilai, dan macam MARA ada keperluannya, maka kita buat penambahan. Tekun juga seperti, dan ini kebanyakannya dikehendaki oleh ahli-ahli Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat banyak menyatakan tekun ini perlu ditambah, maka kerajaan yang peka kepada kehendak-kehendak ahli-ahli Yang Berhormat ataupun cadangan-cadangan Yang Berhormat, maka kita buatlah. Jadi nak kata kerajaan tak ada duit tak betul lah. Tapi kita juga harus tahu bahawa dalam suasana ekonomi hari ini, di mana kita membelanjakan wang yang besar untuk menjana pertumbuhan ekonomi, pada masa yang sama kutipan hasil agak terjejas dengan prestasi ekonomi yang kita tahu menjadi semakin lembab oleh kerana kegawatan ekonomi dunia. Maka kita tidak ada terlalu banyak margin dengan izin untuk kita berbelanja. Maknanya kita tak boleh nak lulus ini. Kita kena teliti supaya kelulusan ini adalah yang bertanggungjawab dan yang prudent, yang sepatutnya dijalankan oleh kerajaan kita. Saya ingin terus Yang Berhormat kepada beberapa isu yang ditimbulkan oleh tuaran dan putatan. Yang ini isu-isu yang banyak bersangkutan dengan negeri Sabah. Memang tadi saya pun ada menyatakan bahawa peruntukan yang diberikan memang kita banyak juga tumpu kepada soal negeri yang besar. Tidak semestinya penduduk yang ramai. Negeri yang besar, pendalaman yang banyak, kerana kos pelaksanaan projek di kawasan-kawasan tersebut pun tinggi, kerana nak bawa bahan-bahan masuk. Jadi net impact dengan izin ke atas projek tersebut mungkin menjadi kecil sedikit. Maka ini diambil berat oleh kerajaan, dan Yang Berhormat dari
Tuaran ada menyebut pasal power supply. Saya ada sedikit maklumat yang mana power supply di Sabah ni memanglah saya setuju dengan Yang Berhormat. Power supply ini tidak memuaskan Yang Berhormat di Sabah. Saya pun dulu pernah menjadi pengurusi TNB dan mengetahui masalah yang dihadapi di Sabah. Satunya kerana loji-loji jana kuasa yang kecil-kecil di Sabah ini terlalu lama umurnya, melebihi 20 tahun, jadi kadang-kadang perjalanan yang tidak begitu efisien. Tetapi dalam jangka masa yang tidak berapa lama lagi, ada satu jana kuasa Rompin bangun. sikit saja nak bertanya. Dia TNB CMS, saya lupa nak sebut.